Hah? Hah? Baca apa? Nak bagi day tu lembut sikit. Hah? Leh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah rahimahullah ta'ala. Dan kesembilannya bahawa tiada ada imam kurang daripada makmum dengan sebab perempuan atau khuntha. Itu dah baca dah. Ataupun ummi. Titik. Ummi pun tak boleh ikut, iaitu makmum yang qari tidak boleh mengikut imam yang ummi. Lagu mana ummi? Tengok topik kita nombor 13. Kata musannif ataupun ummi. Dalam kitab Hasyiah I'anatut Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullah ta'ala menyebutkan tidak sah makmum yang qari mengikut imam yang ummi. Itu secara umum lah. Sebab apa? Sebab nanti dia baca salah dalam bab rukun qauli iaitu Fatihah. Maka tidak sah untuk dia mengikuti makmum yang mengikuti imam yang ummi. Batu ummi itu apa? Ummi dari sudut bahasa Arab ialah seseorang yang tidak pandai membaca dan menulis. Itu sudut lughah lah. Musannif pengarang pedoman semayang berjemaah kita ni menggunakan istilah ummi secara majas sahaja. Secara majas sahaja. Kenapa? Kerana ummi yang dimaksudkan di sini ialah orang yang cacat bacaan Al-Fatihahnya ataupun sebahagian Al-Fatihahnya meskipun satu haraf daripadanya. Tu ummi yang dimaksudkan sini lah. Jadi tak termasuklah hak menulis tu. Jadi ummi pada bahasa Arabnya kena pada dua, tak pandai membaca dan menulis. Jadi bila diitlaqkan ummi kepada orang yang cacat bacaan Fatihahnya ataupun sebahagian Fatihahnya walaupun satu huruf, maka dipanggil sebagai ummi secara majas, kerana tak ada kaitan dengan menulis tu. Maksud mencacatkan, bukan mencacarkan. Cacar tu penyakit. Maksud mencacatkan bacaan Al-Fatihah ialah tidak baik penyebutan huruf-huruf dalam surah Al-Fatihah. Makhraj huruf tak kena lah. Tu kena mengaji tajwid suku. Makhraj huruf kena. Sifat-sifat huruf dan sebagainya, hak tu dalam tajwid. Jadi kalau jadi baca Fatihah sajalah, bacaan Fatihah. Nanti bacaan surah akan datang. Bacaan surah kalau silap lagu mana. Bacaan Fatihah dia tidak baik dari sudut penyebutan huruf-huruf dalam surah Fatihah. Dengan makna kalau dia huruf kalau dia sebut huruf tersebut kena pada makhraj huruf lain, bukannya makhraj huruf yang itu yang dimaksudkan. Contoh huruf ta jadi dha. Itu akan datang kot disebut. Huruf ta jadi dha atau khilaf. Boleh ataupun tidak.
Dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu taala, dan dalam kitab Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Ibnu Qasim rahimahullahu taala, dia kata berbeza dengan bacaan tasyahud. Tadi Fatihah ni beza sikit dengan tasyahud. Tasyahud yang yang rukun qauli lah, yang bacaan tasyahud akhir, itu rukun qauli. Jadi beza dengan tasyahud mana harus orang yang tiada kecacatan pada menyebutkan huruf-huruf tasyahud mengikuti orang yang ada kecacatan pada menyebutkan huruf-huruf tasyahud. Jadi seluruh huruf tasyahud dalam kitab Hasyiah Ibnu Qasim dan Nihayah kata, kalau imam dia jenis baca Fatihah betul, tapi dalam bab tasyahud ni dia masalah sikit. Makmum ni betul bacaan dia tasyahud tu, maka tak ada masalah. Jadi sudut Fatihah saja kena tak boleh. Apakah perbezaannya? Jadi timbul soalan dah, macam mana bezanya? Apakah perbezaannya? Yakni imam yang cacat bacaan Al-Fatihahnya tidak sah diikuti, sedangkan dalam tasyahud sah untuk diikuti. Jawapannya ialah perbezaannya ialah keadaan imam itu menanggung bacaan Al-Fatihah. Itu pertamanya, keadaan Al-Fatihah tu kalau makmum tak habis baca ke ataupun tak sempat qadar bacaan Fatihah bersama imam diri tu, maka dia tanggung. Jadi imam menanggung bacaan Al-Fatihah. Sebab tu bacaan Fatihah imam kena betul, kerana dia nak menanggung bacaan Fatihah orang lain. Maka orang yang cacat bacaannya bacaan Al-Fatihah tidak mampu untuk menanggung Al-Fatihah orang lain, sedangkan tidak berlaku sedemikian pada tasyahud. Tasyahud ni dia tak ada istilah tanggung tasyahud akhir, tak ada. Tasyahud baca sendirilah. Kalau tu imam baca dah bagi salam sekalipun, nak duduk situ sampai maghrib pun tak ada masalah. Tak ada masalah, tak ada istilah tanggung tasyahud akhir, tak ada. Maka diberikan rukhsah ataupun sah saja sembahyang orang makmum yang reti baca tasyahud lebih betul daripada imam. Sebahagian daripada perkara yang menunjukkan oleh bahawasanya tidak disyaratkan dalam tasyahud itu tertib atas bahawa tasyahud itu lebih luas. Al-Fatihah kena tertib. Satu. Kalau tasyahud akhir ni pun tertib juga, tapi dia ni lebih luas. Lebih luas hukum dia. Kalau Fatihah dia tayyiq, dia syadid sikit. Kalau tasyahud lebih luas hukum dia. Jadi tak ada masalah lah. Itu ilat yang kedua lah. Ilat yang kedua kenapa orang makmum yang baca tasyahud tak apa nak betul boleh ikut imam yang baca tasyahud, makmum yang baca tasyahud dengan betul mengikut imam yang baca tasyahud yang tak apa betul. Dalam kitab Hasyiah Al-Birmawi ala Fathil Qarib karangan Syekh Ibrahim Al-Birmawi rahimahullahu taala menyebutkan alasan ini tidak kuat kerana telah terdahulu sebutnya bahawa kecacatan pada sebahagian huruf-huruf bersabdu dalam tasyahud itu memberi kecacatan juga. Ni rad. Betul lah. Lagi kitab Hasyiah I'anatul Talibin Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullahu taala sebut, apabila seseorang meninggalkan sabdu dengan makna dia mentakhfifkan bacaan tersebut. Contoh asyhadu alla, dia baca alla, hukum dia tidak sah. Jadi ini kritikan Al-Imam Ibrahim Al-Birmawi kepada pandangan yang mengatakan sah saja makmum yang reti baca tasyahud mengikuti imam yang tak apa nak reti baca tasyahud. Dia rad lah. Alasan ni tak kuat. Alasan yang dia kata sebab Fatihah tu ditanggungkan oleh imam, tasyahud tu tak ditanggung imam, maka sah sajalah. Alasan tu tidak kuat, kata Imam Birmawi rahimahullah ta'ala, kerana telah tersebut dahulu bahawasanya, dahulu tu lah kitab dia lah, bahawa kecacatan pada sebahagian huruf-huruf bersabdu dalam tasyahud itu memberikan kecacatan juga, yakni tidak sah sembahyang makmum ketika itu, sedangkan imam yang baca tasyahud tidak berapa tepat itu sah sembahyang. Untuk imam tak apalah, untuk kita yang ikut jam lah. Jadi Fatihah orang yang ummi, dia kesembahyang sendiri tak apalah untuk dia. Untuk dia tak apa, untuk dia tanggung orang lain tu tak boleh, ataupun orang lain nak ikut dia tak boleh. Jadi alasan yang pertama, jadi khilaf ulama di sinilah dalam bab tasyahud. Dalam Nihayah dan Ibnu Qasim kata sah saja kerana dia bukan tanggung bacaan tasyahud. Imam Ibrahim Al-Birmawi kata tak sah kerana berkemungkinan dia mentakhfifkan benda yang mentasydidkan, benda huruf yang ditasydidkan, sedangkan tu wajib. Kalau dia tinggal tasyaddud ataupun tasydid tadi, dia hanya membaca takhfif, maka itu menyebabkan tidak sah tasyahud dia. Dan bila tidak sah tasyahud dia dan dia beri salam, maka tidak sah sembahyang dia. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullahu taala memberikan gambaran masalah ummi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, dia imam lemah untuk membaca Al-Fatihah secara keseluruhan dengan betul.
Hak ni tak boleh ikut lah. Semua tak betul lah kau. Yang kedua, dia lemah daripada mengeluarkan huruf-huruf Al-Fatihah daripada makhraj hurufnya. Yang kedua, ni ummi. Jadi ummi ni ada banyak lah. Yang pertama, ummi seluruhnya, seluruh Fatihah tak reti lah kau. Ataupun sebahagian sahaja huruf-huruf tertentu dalam Fatihah dia tak keluar dengan betul daripada makhraj dia. Maka persoalan dia, apakah perbezaan antara A dan B? A iaitu dia lemah untuk membaca Al-Fatihah dengan secara keseluruhan, dengan dia lemah daripada mengeluarkan huruf-huruf Al-Fatihah daripada makhrajnya yang betul. Apa bezanya? Jawabnya ialah, jikalau seseorang lemah membaca Al-Fatihah keseluruhannya, niscaya lemah juga untuk mengeluarkan huruf-huruf daripada makhrajnya. Sebab tu lebih umum. Lemah baca Fatihah makna lagi teruk lah. Begitu juga sebaliknya. Iaitu orang yang silap baca dengan mengeluarkan huruf-huruf Al-Fatihah yang tak betul, menyebabkan Al-Fatihah dia jadi rosak. Oleh itu, ni kritikan dia suruh ibarat je. Memada sebut salah satu daripada A atau B sahaja. Dia kata memada je. Musannif sebut, Musannif Fathul Mu'in memada dah. Kalau sebut salah satu ya, tak payah sebut dua-dua. Sebab kalau lemah baca Fatihah, itu merujuk kepada dia lemah juga untuk mengeluarkan huruf-huruf Fatihah daripada makhraj dia. Kalau dia lemah daripada mengeluarkan huruf-huruf makhraj dengan betul, itu menunjukkan bahawasanya dia lemah baca Fatihah. Jadi itu semua ummi belaka. Sebut salah satu pun jadi dah, kata dia. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu taala hanya menghadkan B sahaja. Tu dia sebut B sahaja, iaitu dia lemah daripada mengeluarkan huruf-huruf Al-Fatihah daripada makhraj hurufnya. Itu yang dia sebut, tanpa menyebutkan A. Itu kalau nak tanggung kata sepatutnya salah satu pun jadi dah. Orang mari salah satu pun jadi dah. Kemudian Syekh kata kemungkinan boleh dibezakan antara A dan B. Ni kalau pandangan kata boleh beza lagi. Boleh beza lagi antara A dengan B. Mana? Pertama, lemah daripada keseluruhan Al-Fatihah tu ialah tidak mampu membaca Fatihah dan tidak mampu menggantikan tempat bacaan Al-Fatihah dengan yang lain. Tu maksud yang pertama, iaitu lemah daripada baca Fatihah keseluruhannya. Dengan makna apa? Dia tak reti baca Fatihah, satu. Ataupun dia tak mampu untuk menggantikan tempat bacaan Al-Fatihah. Yang kita kata dulu, gantikan tempat bacaan Al-Fatihah, kalau dia tak reti baca Fatihah langsung ni, dia boleh ganti dengan surah-surah ataupun ayat-ayat lain yang menyamai huruf secara zon ya, dalam bahasa Tul Wasail dulu. Secara zon dia boleh ganti ayat-ayat tertentu yang sama huruf dengan Al-Fatihah. Yang kedua, lemah mengeluarkan huruf-huruf daripada makhrajnya itu ialah tidak mampu menyebut huruf-huruf tersebut daripada makhraj-makhrajnya, sedangkan boleh mendatangkan bacaan lain untuk menggantikan tempat bacaan Al-Fatihah. Misalnya pada kalimah Al-Mustaqim, akan tetapi dibacanya sebagai Al-Muttaqim. Tu salah tu. Patutnya Mustaqim, dia baca Muttaqim. Tu salah. Jadi sebahagian je salah, hak lain betul. Hak lain betul, sebahagian je salah. Hak tadi tu seluruh dia. Jadi seluruh tu lebih teruk. Hak ni sebahagian saja. Sebahagian tak semestinya seluruh Fatihah dia teruk. Ada tempat-tempat tertentu yang dia teruk. Antaranya kalimah Al-Mustaqim, dia baca Al-Muttaqim. Yang ketiga, ni ummi yang ketiga. Dia, yang ni imam, lemah daripada, tak semestinya imam, siapa-siapa lah nak kata ummi ni, iaitu lemah daripada menyebutkan tasydid yang berada di huruf-huruf tertentu. Tu pun satu juga. Tadi tak sebut makhraj huruf dengan betul. Hak ni tak sebut tasydid, itu juga ummi. Ihdinas siratal mustaqim, dia sebut ihdinas siratal mustaqim. Tu salah tu. Tasydid bukannya huruf, akan tetapi keadaan bagi huruf. Tasydid tu apa? Iaitu bukannya huruf dia tu, tetapi keadaan bagi huruf yang bertasydid. Meringankan atau mentakhfifkan bacaan pada kalimah iyyaka. Jadi iyyaka tanpa tasydid kerana uzur membacanya dengan bertasydid, maka sah mengikutinya, namun hukumnya makruh. Ni dia tafsir lah. Hak mana boleh ikut imam, mana boleh tak boleh. Yang mana ummi yang boleh, mana ummi tak boleh. Hak ni boleh ni. Jadi tu imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tak baca iya. Hak tu boleh sah ikut, tapi hukumnya makruh. Tidak sah makmum yang qari itu mengikut imam yang ummi meskipun imam tersebut mampu belajar ataupun tidak. Ini tafsir bagi hak mana yang imam
apa nama tadi, yang mana makmum yang qari itu tidak boleh mengikuti imam yang ummi, iaitu dia buat ghayah meskipun imam tersebut mampu belajar ataupun tidak sah. Tidak sah makmum tadi yang qari mengikuti imam yang ummi meskipun imam yang ummi itu boleh belajar ataupun tidak boleh belajar, tak boleh. Tidak sah makmum yang qari itu mengikuti imam yang ummi meskipun makmum tidak mengetahui keadaan imam itu ummi. Tu. Tak sah juga, tak sah. Kalau tak sah ni bila dia nyata lah, lepas pada tu. Asalnya dulu dah sebut dah. Kalau tak nyata, kalau lepas mayang nyata, oh dia ni ummi sebenarnya. Kalau dalam semayang jahriyah ataupun siriyah itu dah bahar tu. Kalau dah tahu bahawasanya tu imam tu ummi, maka kena ulang semula semayang. Tidak sah makmum yang qari itu mengikuti imam yang ummi meskipun makmum tidak mengetahui keadaan imam itu ummi. Sebab apa? Dia tak tahu memang tak sah. Lepas tu macam mana? Dia panggil ala zimmah lah. Ala zimmah, macam orang yang terlupa semayang, terlupa sampai kiamat. Dah lagu mana? Syekh Nawawi sebut dalam kitab Sulamul Munajah Syarah Safinatus Salah. Dia kata ala apa nama tadi? Ala fadlillah, atas fadilah ataupun kurniaan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak ampun. Kalau tak ampun, kena. Macam orang tertinggal semayang, biasanya adalah hadis Nabi SAW sebut, ditanya kepada malaikat semayang sunat apa yang dia buat. Kalau ada, hak tu yang ditampung. Contoh, tak buat semayang zuhur 4 rakaat, terlupa. Jadi 4 rakaat, 1 rakaat yang wajib ganti 70 rakaat yang sunat. Jadi kalau 4 rakaat jadi 320 lah. 280 semua, 70 orang 120, 280 rakaat. Jadi kalau nanti kita ada modal 280 rakaat hak sunat, maka ditampunglah hak tu. Ni kalau terlupa lah, ni bukan sengaja tak jadi. Kalau sengaja tak mau nak qadha, tiba-tiba buat sembahyang lebih daripada tu, tak jadi juga. Dalam kitab Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfatil Muhtaj, Syarhil Minhaj karangan Syekh Ibnu Qasim rahimahullahu ta'ala sebut, tidak sah sembahyang makmum kerana jahil dan tidak tahu tentang keadaan imam yang ummi. Tak sah. Sebab apa tak sah walaupun tak tahu imam tu ummi? Kerana jahil dan tidak tahu tentang keadaan imam yang ummi. Kita kata dah itu bahawasanya ada masalah-masalah tertentu yang mesti makmum kena ambil tahu tentang imam. Contohnya dalam bab kafir ke tidak, dalam bab ni pun sama, ummi ke tidak kawan tu. Adapun bab hadas lain, tu dah jelas dah minggu lepas. Sama saja. Maka mesti makmum tersebut qadha meskipun tidak nyata kelakuan imam yang ummi itu, melainkan selepas sembahyang. Lepas sembahyang baru dia tahu, loh tak tahu baca punya. Kena ulang semula sembahyang. Ulang, dia panggil i'adah kalau dalam waktu. Qadha tu kalau lepas waktu. Tu dia panggil istilah ghalib tu. Kita panggil qadha tu. Maknanya kalau dalam waktu tu dia panggil i'adah lah, dia tak panggil qadha. Kalau lepas waktu baru dia panggil qadha. Tu. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullahu ta'ala sebut, adapun makmum yang qari itu berbolak-balik berkenaan keadaan imam itu qari atau ummi, maka sah sembahyangnya mengikuti imam tersebut. Ni dia tak tahu. Aku rasa dia qari ke ummi ni. Maka sah sembahyang. Sebab makmum qari tidak sah mengikut imam ummi ialah imam yang ummi tidak boleh. Ni sebab elak kenapa makmum yang qari tidak sah mengikuti imam yang ummi. Dia kata sebab makmum qari tidak sah mengikuti imam yang ummi ialah imam yang ummi tidak boleh menanggung bacaan Al-Fatihah makmum tatkala makmum menjadi masbuk. Tu tadilah lebih kurang ni. Tu dalam kitab apa ni? Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Jadi tak sah juga kalau tu imam tadi, kalau makmum tadi tidak mengetahui keadaan imam ummi ataupun qari, melainkan selepas sembahyang kena ulang semula sembahyang. Berbeza kalau dia berbolak-balik, qari ke ummi, maka sah sembahyang dia. Melainkan kalau nyata lepas tu memang ummi sungguhlah, tu tak sah lah. Habis dalam kitab Fathul Wahhab Syarah Manhajit Tullab karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala sebut, apabila imam tidak mampu membaikkan bacaan Al-Fatihahnya, yuhsinul Fatihah, maka tidak boleh dia menanggung bacaan orang lain. Tu. Jadi baik di sini mana baca betul lah. Kalau tak baca tak betul, boleh hilang cara, boleh pindah makhraj lain dan sebagainya. Maka dia tidak boleh untuk menanggung bacaan orang lain kerana diri dia pun cacat dah.
makmum yang mengikuti imam yang boleh jadi bacaannya ummi itu sah sembahyangnya, melainkan jikalau imam yang boleh jadi ummi itu tidak menguatkan bacaannya, maka wajiblah makmum tersebut mufaraqah. Lagu mana ni? Tadi lebih kurang ni. Makmum yang mengikuti imam yang boleh jadi bacaan, boleh jadi makna dia berbolak-balik itulah. Boleh jadi bacaannya ummi, bacaan imam itu ummi, itu sah sembahyang makmum tadi, melainkan jikalau imam yang boleh jadi ummi ataupun tidak itu tidak menguatkan bacaannya, maka wajiblah makmum tersebut mufaraqah. Jadi dia ada sembahyang jahriyah dengan sirriyah. Sekarang ni makmum yang mengetahui imam ni boleh jadi ummi, boleh jadi tidak. Okey, sah tak sembahyang dia? Sah. Melainkan makna tidak sah. Tidak sah kita ikut bila imam yang boleh jadi ummi, boleh jadi qari tu tidak menguatkan bacaannya. Dia baca sir lah. Dia tengah baca sir, kita pun tak tahu. Dia ni ummi ke qari? Tu wajib mufaraqah. Tu wajib mufaraqah lah, kita tak tahu. Maka wajiblah makmum tersebut mufaraqah. Bila dia tidak menguatkan bacaannya. Makmum yang kita bolak-balik ummi ke tidak tu tidak menguatkan bacaan Fatihah dia, maka wajiblah ketika itu makmum tersebut mufaraqah. Jadi ada qaid di situ. Qaid oleh dalam kitab Fathul Wahhab Syarah Manhajul Tullab oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Masalah yang daqiq betul. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala sebut, hanya wajib mufaraqah itu, ada tafsir lagi. Yang wajib mufaraqah tu bila? Sebab apa? Kerana zahir daripada keadaan imam tersebut, jikalau dia seorang yang qari, maka pasti dia sudah menguatkan bacaannya. Ni kalau dia sembahyang jahriyah tapi baca sirriyah. Dia sembahyang jahriyah ni, maghrib, isyak, subuh. Dia bolak-balik hati. Kawan ni ummi ke qari. Sebab apa bolak-balik gitu? Sebab dia tu sembahyang jahriyah tapi dia baca slow. Kita pun bolak-balik. Dia baca slow. Bila sembahyang jahriyah dia baca slow, kita pula taraddud dia ni ummi ke tidak, maka wajib mufaraqah. Kenapa? Kerana berkemungkinan dia itu kerana zahir daripada keadaan imam tersebut, jikalau dia seorang qari, maka pasti dia sudah menguatkan bacaannya. Kenapa sembahyang jahriyah dia tak baca kuat? Makna dia ada kemungkinan dia ini ummi. Sebab tu kalau berbolak-balik imam tersebut ummi ke ataupun qari, padahal pada sembahyang jahriyah dia pergi baca slow, maka kena mufaraqah. Kena mufaraqah sebab apa? Sebab kalau dia qari mesti dia baca kuat, takkan dia baca slow. Habis. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu taala sebut, tidak wajib mufaraqah lagi, bahkan hendaklah mengikuti imam tersebut. Dia khilaf lah. Jadi khilaf. Nihayatul Muhtaj lain pula pandangan dia. Dia kata tak wajib lagi mufaraqah. Lepas tu bahkan hendaklah mengikuti imam tersebut hingga salam. Kemudian selepas sembahyang, jikalau imam memberitahu bahawa dia perlahankan bacaan yang sepatutnya kuat kerana lupa, ataupun harus perlahankan suara bacaan dan dibenarkan dan diakui oleh makmum, maka tidak wajib mengqadaknya, bahkan sunat sahaja qada. Pelik sikit. Nihayatul Muhtaj. Tadi kita apa ni? Kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj kata kalau dia tu sembahyang jahriyah, imam baca slow dan kita taraddud ini ummi ke qari, maka wajib mufaraqah. Kenapa? Kerana illah dia kalau dia qari mesti baca kuat. Tu pandangan Syekh Ibn Hajar. Khilaf dengan Ramli. Syekh Ramli kata tak wajib mufaraqah lagi, ikut tu imam sampai salam. Walaupun kita bolak-balik dia qari ke ummi, sedangkan tu sembahyang jahriyah dia pergi baca slow. Tak payah lagi, tak payah mufaraqah lagi. Lepas tu pas sembahyang kita kena pas sembahyang kalau imam bagi tahu. Kalau imam kita, kalau kita pergi tanyalah. Kalau kita pergi tanyalah. Kalau tak tanya tak ada apa kita. Kalau tak tanya tak ada apa ke. Ni kalau kita tanya dan imam bagi tahu, aku pelan tadi bukan sebab aku tak erti baca, sebab aku ni terlupa. Terlupa nak kuat kan? Ataupun aku ni memang nak slow dan diakui oleh makmum, boleh nak slow, tak ada masalah. Memang aku beritahu makmum lah tadi aku nak baca slow, malas nak baca kuat, suara tak ada, contohlah. Maka dia tidak wajib mengqadanya. Tak wajib qada lah, bahkan sunat sahaja qada. Lepas tu membahaskan imam tu wajib tak? Wajib membahaskan berkenaan dengan keadaan imam tersebut. Kita kena tanya. Kena tanya. Tadi hang baca slow sebab apa? Aku
nak tahu ni, aku taradud tadi hang ni umi ke qari. Dah lah aku tak kenal hang ni, cari pasal lah. Tanya gitu. Dia pun kata, oh tadi saya terlupa. Patutnya baca kuat, lupa. Ataupun saya memang nak baca slow pun, memang saya beritahu makmum dah awal-awal tadi memang nak baca slow sebab suara tak apa nak kuat. Untuk imam lain pun tak ada. Jadi untuk imam, jadi saya baca slow lah. Itu. Jadi murid Syekh Ramli kata, tak wajib qada, sunat sahaja. Tapi membahaskan nak mengambil tahu tentang imam tu qari ataupun tidak, lepas tu wajib. Tu Syekh Ramli lah. Kalau Syekh Ibn Hajar awal-awal dah kena mufaraqah. Adapun pada sembahyang tu sembahyang jahriyah yang baca slow, ni sembahyang siriyah. Adapun pada sembahyang yang memang perlahankan suara pada bacaan surah, iaitu surat siriyah lah, maka sah sembahyang makmum tanpa perlu ulang semula kerana beramal dengan yang zahir, dan tidak wajib membahaskan keadaan imam tersebut, seperti mana tidak perlu dibahaskan dan ditanyakan berkenaan dengan bersucinya imam waktu sembahyang atau tidak. Jadi untuk sembahyang siriyah lain. Sembahyang siriyah, okey, zahir kita kata dia ni tak ada apa, tak ada masalah apa, sebab memang tempat dia perlahankan suara, bukan tempat untuk menjaharkan atau menguatkan suara. Lepas tu wajib kita tanya imam tak lagu mana umi ke tidak? Tak wajib. Seperti mana kita tak wajib tanya tadi hang sembahyang ni wuduk ke tidak, mandi junub ke tidak, tak perlu tanya. Begitu juga dalam bab sembahyang siriyah, kita tak perlu tanya imam ni qari ataupun ummi. Sah saja sembahyang dia, tak ada masalah. Sembahyang jahriyah saja kena kita tanya. Sebab apa dia baca slow? Kerana ada kemungkinan dia ummi ataupun qari. Menurut Ibn Hajar, mufaraqah lalu dah. Kerana apa? Kerana orang yang qari mesti dia baca. Kalau Syekh Ramli kata, ikut lu sampai salam, lepas tu kena tanya. Kena tanya. Kalau dia slow tu sebab terlupa ke, atau memang dia baca slow ke, tu sunat saja, qada tak wajib. Habis. Dua-dua mutamat lah ke? Tu Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli, i'tamada Syekh Ibn Hajar, i'tamada Ar-Ramli, mutamat lah belakang. Kita Hasyiah Jamal kata sembahyang duha lain dia pada sembahyang isyraq, wa huwa mu'tamad. Hasyiah I'anatul Talibin kata, qala Ibn Abbas salatul duha huwa salatul isyraq wa huwa mu'tamad. Ini mu'tamad belakang. Tu khilaf lah mu'tamad pada Hasyiah dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullahu ta'ala sebut pandangan mu'tamad. Ni pandangan mu'tamad, tanya. Pandangan mu'tamad dalam masalah ini menurut dia lah. Sebab Muhasyi ni lain-lain. Muhasyi ni dia memu'tamadkan untuk menurut pandangan dia. Pandangan mu'tamad dalam masalah ini ialah tidak wajib mufaraqah. Dia menurut pandangan Syekh Ramli tak wajib mufaraqah. Tu. Menurut Syekh Al-Malibari rahimahullah dalam Fathul Mu'in, jikalau seorang mengikut imam yang boleh jadi dia seorang ummi ataupun tidak, maka jikalau dia teruskan sembahyang bersamanya dalam keadaan jahil keadaan imamnya sehingga salam, maka wajib qada selagi mana tidak jelas keadaan imam itu sebagai qari. Syekh Al-Maribari rahimahullahu taala seolah-olah berpandangan seperti gurunya Syekh Ibn Hajar, suruh mufaraqah. Dia kata apa? Jikalau seorang mengikut imam yang boleh jadi dia seorang ummi, yang ni boleh jadi dia ni ummi ataupun tidak, maka jikalau, yang ni tafsir lah, maka jikalau dia teruskan sembahyang bersamanya dalam keadaan jahil keadaan imamnya sehingga salam, maka wajib qada selagi mana tidak jelas keadaan imam itu sebagai qari. Tak jelas tengah sembahyang tu, dia ni qari ke ummi, sampailah salam, maka wajib qada, wajib ulang. Tapi jika jelas ketika sembahyang bahawa imam itu qari, tengah-tengah sembahyang dia baca kuat lah rakaat kedua, dia qari rupanya, ni saya tidak wajib baginya ulang sembahyang semula. Dia nak macam seolah-olah Ibn Hajar tapi bukan Ibn Hajar. Ibn Hajar lalu tu suruh mufaraqah. Jadi Syekh Ibn Fathul Mu'in kita ni dia tafsirkan. Dia tafsirkan. Okey. Kalau diikut sampai salam. Okey, diikut sampai salam. Mana tadi? Diikut sampai salam. Dan dia tak tahu keadaan imam tu, jahil lah, keadaan imam tak tahu qari ke ummi, sampai salam, maka wajib dia qada bila selama mana dia semayang tu dia tak dapat detect dia ni qari ke tidak. Kalau dapat detect qari, maka tak perlu qada ataupun ulang semayang. Beza Ibn Hajar kalau dia itu semayang jahriyah, dia baca secara sirriyah, memang kena mufaraqah lalu dah. Kalau berbolak hati dia ni qari atau ummi, tanpa ada qaid macam Fathul Mu'in ni. Habis. Terdapat
Berapa pula? Tempat untuk mengatakan tidak sahnya makmum qari mengikut imam yang ummi. Oh, banyak ni. Rasanya satu perkataan juga ni. Aduh lah. Tempat untuk mengatakan tidak sah, dia panggil mahal. Mahallu adami sihhatihi. Tempat untuk mengatakan tidak sahnya makmum qari mengikut imam yang ummi. Yang kata makmum qari tak boleh ikut imam yang ummi ni bila? Jikalau tidak sama imam dan makmum pada satu haraf yang lemah daripada menyebutnya. Pula dia tafsir ni. Yang kata tak sahnya makmum yang qari mengikut imam yang ummi ni bila? Jikalau tidak sama imam dan makmum pada satu haraf yang lemah daripada menyebutnya. Dengan mana? Ni tasbih. Dengan sekira-kira makmum sahaja menyebutkan dengan betul satu huruf tersebut, ataupun makmum menyebut dengan betul satu huruf ini, sedangkan imam tidak betul cara sebutnya. Itu tak ikut lah. Contoh sira, sira contohlah. Dia mazhab dah. Dia qiraat Hafs, dia bukan qiraat lain. Tu imam baca si dengan sin, makmum baca sad. Jadi makmum betul tu. Makmum betul satu huruf sad tu. Imam baca tak betul, dia baca sin. Padahal dia taklid qiraat Hafs an Asim tu, bukan qiraat lain. Kalau qiraat lain, tu tak ada masalah tu. Dia bukan reti pun qiraat lain, ni qiraat Hafs. Dia baca si, dia tak baca si. Ini tak betul. Ini kaumi. Kerana makmum tersebut lebih mengetahui pada satu huruf tersebut yang imam salah pada menyebutnya. Sekali lagi, jikalau tidak sama imam dan makmum pada satu haraf yang lemah. Yang kata tak sah makmum qari mengikut imam yang ummi itu, jikalau tidak sama imam dan makmum pada satu haraf yang lemah daripada menyebutnya. Macam mana? Dengan sekira-kira makmum sahaja menyebutkan dengan betul satu huruf tersebut, ataupun makmum menyebut dengan betul satu huruf ini, sedangkan imam tidak betul cara sebutnya, dan imam menyebutnya dengan betul pada satu haraf yang lain, sedangkan makmum tidak demikian. Gitu. Tu semua jadi hak tu masalah-masalah yang mana makmum tak boleh ikut tu imam. Imam baca betul kat sini, makmum baca salah kat sini. Ataupun makmum baca salah kat satu tempat lain, imam baca betul tempat lain pula. Jadi hak tu tak boleh ikut. Tu. Pelik ni. Itu jikalau tidak sama imam dan makmum pada satu haraf yang lemah daripada menyebutnya, dengan sekira-kira makmum sahaja menyebut dengan betul satu huruf tersebut, ataupun makmum menyebut dengan betul satu huruf ini, sedangkan imam tidak betul cara sebutnya. Ataupun ni dua masalah pada satu ni. Sekira-kira makmum sahaja menyebutkan dengan betul satu huruf tersebut, sedangkan imam tidak betul cara sebutnya. Itu pertama. Ataupun makmum menyebut dengan betul satu huruf, sedangkan imam tidak betul cara sebutnya. Menyebutkan dengan betul satu huruf. Apa bezanya? Makmum sahaja menyebutkan dengan betul satu huruf tersebut, ataupun makmum menyebut dengan betul. Okey, dua masalah. Makmum sahaja menyebutkan betul satu huruf, dengan makna imam tak betul, ataupun makmum menyebut dengan betul satu huruf ini, sedangkan imam tidak betul cara sebutnya, dan imam menyebutkan dengan betul pada satu haraf yang lain. Okey, dua masalah. Contoh kita kata, pertamanya tasbih tu, makmum sahaja menyebutkan dengan betul satu huruf tersebut, titik. Dengan makna imam menyebut tak betul, makmum sebut betul. Contoh sin dengan sad tadi, siratal ladzi, makmum baca sad, dia baca sin. Makna itu ummi. Pertama. Ataupun masalah kedua, makmum sebut betul sad, imam sebut salah sin. Pada masa yang sama, di huruf yang lain, makmum sebut salah, imam sebut tu. Hak tu pun ummi juga. Faham ni? Hak tadi satu ya, sad dengan sin. Okey, makmum sebut sad dengan betul, imam sebut sin. Okey, ummi lah. Yang kedua ni, okey, kita ambil tadi sad dengan sin. Makmum sebut betul sad, imam sebut salah sin. Pada huruf yang lain, makmum salah sebut, imam betul sebut. Contoh, makmum betul huruf ra, contohlah. Huruf ra. Makmum salah huruf ra. Cara sebut salah huruf ra. Imam sebut ra dengan betul. Jadi ada kalanya satu huruf yang makmum salah sebut, yang imam betul. Ada kalanya makmum yang betul sebut huruf dia, tapi imam salah. Jadi seri je situ.
Itu pun ummi juga. Itu pun ummi juga. Apa dia? Yang kita tak nak ikut dia. Kalau yang ikut ummi memang ummi belaka. Yang kita nak ikut imam ni boleh ke tak? Situasi itu pun tak boleh juga. Habis. Andai kata sama tempat salah. Ni beza, tadi beza, ni sama. Contoh apa? Contoh dua-dua baca sin belaka. Dua-dua baca sirata. Contoh. Andai kata sama tempat salahnya sebutan huruf tersebut antara imam dan makmum, maka sah sembahyang makmum mengikutinya meskipun dalam sembahyang jemaat. Tu. Jadi syaratnya ialah jangan beza. Kalau nak ikut jugalah makmum, imam yang ummi tu kena sama. Kami sebut sin belaka. Kami sebut sin belaka. Semua makmum 40 Jumaat semua sebut sin. Kami bukan mazhab qiraat lain, memang qiraat hafs, tapi memang tak nak sebut sad. Sebut sin dia. Semua pakat si. Tu tak apa. Sah sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat yang kata yang kata ummi tak sah ni kena tafsir ya. Kena tafsir. Apa dia yang tak boleh tu, apa dia yang boleh. Tu. Dahsyat. Hal ini kerana ketika itu imam dan makmum masing-masing ummi, sama huruf masing-masing ummi, maka terdapat persamaan masing-masing dari sudut kekurangannya, seperti dua orang perempuan. Hak tadi itu walaupun sama, ada yang imam reti huruf, ada yang tak reti huruf, makmum ada yang reti huruf, ada yang tak reti huruf, tapi beza tempat, dia kira ummi juga, tak boleh ikut. Tapi kalau sama tempat tak apa. Sama tempat dengan mana sama status ummi dia pada huruf tersebut. Kalau hak tadi tak sama status ummi dia pada huruf lain-lain, dia tak sama. Ada yang imam boleh huruf ni, makmum tak boleh. Ada yang imam tak boleh huruf ni, makmum boleh. Ni tak boleh ikut tu. Dia kena tempat yang sama baru boleh ummi ikut ummi. Jadi dia kata tadi, hal ini kerana ketika itu imam dan makmum masing-masing ummi, maka terdapat persamaan masing-masing dari sudut kekurangannya, seperti dua orang perempuan, imam, makmum. Dua-dua kurang Jadi ummi pada tempat yang sama. Jadi kurang sama-sama, tu tak ada masalah. Ada pun kurang lain-lain, tu tak boleh. Habis. Dalam kitab Al-Imdad, syarahnya Syekh Ibn Hajar, Al-Irsyad bi Syarhil Imdad. Dia kata jikalau sepakat 40 orang kesemuanya ummi pada menyebutkan mana-mana huruf yang sama lemahnya daripada menyebutkannya, maka sah salah satu daripada mereka menjadi imam, bahkan wajib atas mereka sembahyang Jumaat ketika itu. Macam tadi ya. Semua pakat sin lah kau. Itu macam mana ni? Boleh tak dia jadi tok imam ni? Dan makmum semua pakat baca sin lah kau. Pakat ni bukan kata pakat-pakat gitu, dia salah lah. Imam pun sin juga. Boleh sah buat Jumaat? Sah. Kena buat Jumaat, wajib. Tak boleh buat Zuhur. Tu. Habis. Kalau ikut atas mazhab Syafi'i, kalau contoh ada seorang qari. Seorang qari ataupun 38 orang qari. Lagi 2 orang ummi. Tak cukup tu. Kena buat Zuhur tu. Tak cukup. Ni semua ummi belaka. Semua ummi belaka pada tempat yang sama. Bukan beza-beza, tempat yang sama. Maka tu wajib Jumaat. Makna kalau sebaliknya, kalau ada yang ummi, ada yang qari, ataupun ummi tempat yang tak sama, maka hak tu zuhur lah. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syata rahimahullahu ta'ala sebut, tidak ada perbezaan antara sepakat kedua-duanya pada haraf yang lemah daripada menyebutkannya, seperti imam dan makmum sama-sama lemah untuk menyebutkan haraf ra, kerana akan menjadi haraf ghaib apabila menyebutnya, ataupun berbeza antara imam dan makmum dengan sekira-kira imam sudah menyebutkan haraf ain sedangkan makmum lemah menyebutkan haraf lam. Pula dah. Asyai'ana kata tak ada beza pula, la farqa. Hak tadi ada beza. Hak tadi kitab apa? Hak tadi kitab tu kitab Asyai'ana juga tu. Kitab Asyai'ana juga tadi tu. Hak ni dia kata tak ada beza pula. Pening aku. Tidak ada perbezaan pula antara sepakat kedua-duanya pada haraf yang lemah daripada menyebutkannya, seperti imam dan makmum sama-sama lemah untuk menyebutkan haraf ra. Lemah. Hak tadi kan kita beza kan. Kalau dia sama-sama ummi pada huruf yang sama tak apa. Kalau ummi huruf lain-lain tak boleh. Ni kata tak ada beza pula. Ada khilaf lah ni. Ada khilaf pula dah. Tu kerana akan menjadi haraf ghain. Huruf ra jadi ghain. Tak betul ah? Huruf ra jadi ghain. Patutnya
dia sebut ar jadi ar. Jadi pelat ra. Saya ada tu nama-nama pelat tu. Apa? Menjadi ghain apabila menyebutnya ra. Satu, ataupun berbeza antara imam dan makmum dengan sekira-kira imam sudah menyebutkan haraf ain sedangkan makmum lebah menyebutkan haraf lam. Maksudnya beza huruf lah, beza huruf. Imam ni reti huruf ni, makmum reti huruf ni. Lepas tu ada yang makmum reti huruf ni, imam tak reti huruf ni. Beza kan? Dia kata tidak ada perbezaan antara sama ada sama-sama ummi pada huruf yang sama ke ataupun ummi pada huruf yang berbeza. Tidak ada beza pula. Tidak ada beza pula kata Syekh apa nama tadi? Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullah taala kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Pula ada jadi khilaf tu. Gila tu. Gila-gila tapi sedap. Habis. Jadi macam mana tidak ada beza tu? Tak boleh ikut juga maksudnya. Tak boleh ikut juga. Tak ada beza lah benda tu. Tak ada ikut juga. Itu maksud dia. Tak ada ikut juga sebab dia ummi. Dia tetap ummi. Imam tu tetap ummi. Tak ada ikut juga. Tak ada beza lah antara sama-sama ummi ke, sama-sama ummi pada huruf yang sama ke ataupun huruf yang berbeza. Tak payah nak beza. Tak boleh juga ikut. Tu katanya lah. Habis. Antara ni nama-nama ummi. Antara orang yang dikategorikan sebagai ummi, yang pertama al-arat. Al-arat. Apa al-arat? Menidghamkan haraf pada bukan tempatnya dengan menukarkannya, yakni mengidghamkan serta tukar haraf yang diidghamkan itu. Misalnya lafaz al-muttaqim dengan menukarkan haraf sin kepada ta dan diidghamkannya. Jadi al-arat ni dia tukar huruf lagi pula idgham. Asalnya al-mustaqim, dia baca, dia tukar sin kepada ta, kemudian idgham. Jadi al-muttaqin. Al-muttaqim. Tak betul. Itu al-arat. Berbeza jikalau mengidghamkan suatu haraf tanpa menukarkannya ke haraf lain. Dia idgham tapi tak tukar. Idgham tu bukan idham. Idham tu nama siapa? Kalau idgham tapi tak tukar huruf, seperti mentasydidkan kaf dan lam pada lafaz maliki. Mentasydidkan kaf dan lam. Itu. Maliki. Itu. Lam dia tasydid, kaf dia tasydid. Asalnya maliki yaumiddin. Dia sebut maliki yaumiddin. Tasydid tu. Tasydid lam dengan kaf. Dia ubah huruf tak? Tak ubah huruf. Cuma dia tasydid pada huruf lam dengan kaf. Bacaan sebegini tidak memberi mudarat padanya, bahkan tidak dikategorikan sebagai al-arat. Tak beri mudarat, yakni tak beri mudarat pada sembahyang. Bacaan salah tak haram. Tak beri mudarat. Boleh baca. Jangan gitu. Menampoi. Jadi kalau dia baca maliki, maliki yaumiddin, jadi pelak Cina. Baru nak masuk Islam, dia baca itu. Tak apa. Tak apa tu. Macam mana? Kenapa? Apa tu? Dia tasydid. Sama. Dia tasydid yang tak mengubahkan huruf, tidak memudaratkan. Cuma salah bacaan tu. Haram lah juga. Tapi tak sah, tapi sah mayang. Ini tak mudarat ni dari sudut sah semayang sahaja. Dari sudut salah tak salah tu, itu kira Quran pula. Tu haram tu. Mana? Dia panggil ummi juga, tapi ummi yang tak memudaratkan semayang. Batu ummi kena tafsir. Main buat administrator. Tak sah ikut orang yang ummi. Sudah. Kita mengaji gila-gila babi ni sampai 10-18. Ummi saja hari ni rasanya. Yang kedua, al-thagh. Jauh tu. Nak sebut payah. Al-thagh, iaitu menukarkan haraf lain. Jadi menukarkan huruf lain dia panggil al-thagh. Menidghamkan tanpa menukarkan huruf, menidghamkan serta menukarkan huruf lain dia panggil al-arat. Jadi al-thagh iaitu menukarkan haraf lain. Tidak ada beza sama ada menukarkan haraf lain serta idgham ataupun tidak. Tak kisahlah, asalkan tukar huruf. Hang idgham ke, tak idgham ke, dia panggil al-thagh. Maknanya al-thagh lebih umum daripada al-arat. Al-arat kena khusus kepada idgham serta tukar huruf. Adapun al-thagh tak idgham pun dia panggil al-thagh, idgham pun dia panggil al-thagh dalam keadaan huruf lain ditukar. Maka dia kata
maka ia lebih umum daripada tadi al-arad. Kata sebahagian ulama, kata sebahagian ulama, al-althaq ni ialah menukarkan haraf lain tanpa idgham. Dia khususkan. Ada sebahagian ulama kata, tak, dia menukarkan haraf lain tanpa idgham, tu dia panggil al-althaq. Menukarkan haraf lain dengan idgham, itu dia panggil al-arad. Ada sebahagian ulama dia khusus. Atas pandangan ini, maka ia berlainan dengan iaitu al-arad. Bezalah atas pandangan sebahagian ulama ni. Habis, ini berbeza jikalau berlaku al-althaq. Jauh tak betul tu. Patutnya ada alif, lam tolak. Lam tolak al-althaq. Tu betul dah, althaq tu tak ada al. Tu. Ini berbeza jikalau berlaku al-althaq yang sedikit lagi. Yang sedikit lagi pula tidak mencegah asal makhraj harafnya. Tak teruk sangatlah al-althaq ni. Tak mencegah asal makhraj harafnya, meskipun tidak bagus, tidak baik bacaannya. Tapi makhraj huruf itu boleh, orang panggil suam-suam lah, boleh lah. Taklah, tak teruk sangat. Maka dia tidak beri kesan dengan bacaan tersebut terhadap sembahyang seseorang. Jadi al-althaq dia menukarkan huruf lain. Jadi kalau dia makhraj huruf dia dekat-dekat, contoh apa? Dekat-dekat. Semua dekat-dekat. Ta. Lebih kurang ta dengan ta. Dia nak sebut ta, tapi tak kepada makhraj ta, tak sampai tahap makhraj ta. Hak tu tak beri kesan pada bacaan. Ini sah mayang. Dia tidak ta, dia tidak ta. Jadi lari sikit lah daripada ta, tapi tak sampai tahap ta. Tu sah tu. Sah bacaan, sah mayang ya. Sah mayang. Tu al-althaq yang sedikit. Dia tidak tepat huruf makhraj ta, tapi tak sampai tahap makhraj huruf ta. Tu al-thaq yang sedikit. Kalau sampai huruf ta, tu al-thaq lah. Habis. Dalam kitab pula, Imam Ar-Ruyani rahimahullahu ta'ala pernah menceritakan daripada Ibnu Ghanim, iaitu Muqri Ibnu Suraish rahimahullahu ta'ala. Ibnu Ghanim berkata, sampai Ibnu Suraish pada masalah ini, maka dia, Ibnu Suraish, berkata tidak sah berimamkan imam yang al-thaq, sedangkan al-thaqnya itu sedikit. Itu pandangan Ibnu Suraish. Al-thaq sedikit pun tak sah. Dan padaku mana? Ibnu Ghanim juga seumpamanya. Aku pun pandangan gitu. Maka menjadi malu untuk aku kata padanya, adakah sah berimamkan kamu, Ibnu Suraish? sebab tu guru dia macam tu. Maka berkata aku, Ibnu Ghanim, adakah sah berimamkan aku? Ibnu Suraish menjawab, ya, sah, dan berimamkan aku pun sah. Maknanya apa? Maknanya kedua-dua berpandangan mengatakan bahawasanya al-althaq yang sedikit itu tak sah. Mana ada cerita lah Ibnu Suraish ni jadi tu imam, dia ada al-thaq sikit. Dia ada al-thaq yang sedikit. Yang mana dia Ibnu Ghanim berasa al-imam Ibnu Suraish ada al-thaq yang sedikit. Lepas tu dia bahas tu. Dia bahas tu, kalau al-thaq yang sedikit ni sah ke tak imam? Dia tak berani kata direct, sah ke ikut hang ni? Dia tanya dulu, sah ke tak berimam ke al-thaq ni yang sedikit? Dia kata tak sah. Ibnu Suraish, menurut dia lah. Tadi kita kata sah. Tadi tu kat nak kat kitab Asyah tu yang nak. Maka dia kata, aku malu nak tanya, adakah sah berimamkan kamu, Ibnu Suraish? Maka aku kata Ibnu Ghanim, adakah sah berimamkan aku? Yang ni bersah ke berimamkan? Tu silap tu. Adakah sah aku menjadi makmum kepada engkau yang menjadi imam? Gitu Adakah sah berimamkan aku? Berimamkan aku macam Ibnu Ghanim dah jadi imam. Bukan betul. Adakah sah berimamkan aku, Ibnu Ghanim? Ibnu Suraish pun jawab, ya, kamu sah dan berimamkan aku pun sah. Lantak dia cerita dia. Habis. Orang yang berstatus ummi adalah sah sembahyang dirinya sendiri. Itu soalan. Adakah orang yang berstatus ummi sah tak sembahyang diri dia? Sudah. Padanya terdapat perincian. Tu pekoh tak boleh nak jawab. Dia tu perincian banyak. Sebab gila. Yang pertama, jikalau dia ummi, satu, dan boleh belajar, akan tetapi dia tidak belajar, maka tak sah sembahyang. Tu bahaya. Boleh belajar tapi tak mau belajar, ummi, sebutan huruf tak betul. Ni bahaya ni, orang tak mengaji Fatihah. Ni Fatihah. Dia boleh belajar, guru merata, online siap lagi. Sampai kesudah ummi dalam bab Fatihah, ummi yang tidak sah sembahyang tu, maka tidak sah sembahyang dia. Ummi yang tak dimaafkan lah ni. Tu bahaya. Yang kedua, jika belajar
Oh, dia boleh belajar. Dia belajar dah. Dia ummi dan dia belajar. Namun masih ummi. Belajar duk gitu juga. Duk sira-sira gitu. Maka sah sembahyang dirinya. Diri je saya yang sah. Lepas tu tafsir. Biar tu. Titik. Makruh makmum mengikuti imam yang tak. Tu nama ummi lagi tu. Maknanya sah tapi makruh. Mana? Yakni berulang-ulang menyebutkan huruf ta. Tetap. Lagu mana aku nak buat aku tak tahu. Dia sebut ta berulang kali. Macam ra tu ra gitu. Ni ta tetap itu. Aku tak kerti juga sebab aku bukan umi. Dan fa yakni berulangnya menyebut huruf fa pada bacaan Fatihah ataupun selain Fatihah. Mana ni surah punya masuk juga. Mana bukan Fatihah aja, surah pun masuk juga. Jadi kalau dia baca dalam surah ada dia ta dia ulang 2 kali, fa dia ulang 2 kali, maka sah. Ataupun dalam Fatihah sah tapi makruh. Begitu juga makruh mengikuti imam yang wa. Ni bukan wa Jawa ni. Yakni berulang-ulang menyebutkan haraf wa. Ini nak sebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iya. Wa iya. Tak wa tu. Wa iya. Dia wa iya, dia wa iya. Jadi boleh sah tapi makruh. Jadi ada tafsir ni. Hanya sahaja makruh mengikut mereka kerana mereka telah menambahkan satu haraf yang tiada dalam satu surah tersebut. Itu sebab makruh. Ilah makruhnya sebab dia tambah satu huruf yang tak ada dalam surah tu. Hanya sahaja sah pula sebab apa? Sah mengikut mereka kerana keuzuran mereka pada menambahkan haraf tersebut. Dah tak nak tabiat gitu macam mana? Gagak Ni gagak ni. Tu tak fa tu. Tu. Begitu juga makruh makmum mengikut imam yang terdapat lahan, yakni kesalahan pada bacaannya yang tidak mengubah makna. Ni lagi. Bacaannya salah tapi tak mengubah makna. Boleh sah makmum mengikut imam tapi makruh. Seperti membaris depankan haraf hu pada lafaz lillah, pada lafaz lillah. Patutnya alhamdulillahi, dia baca alhamdulillahu. Alhamdulillahu rabbil alamin. Dia baca gitu. Lahan tu hukum haram tapi sah dia ikut dia. Sah tapi makruh. Dan membaris ataskan haraf dal pada na'budu. Baca na'budu, dia baca na'buda. Iyyaka na'buda wa iyyaka nasta'in. Sah tapi makruh. Atau membaris depankan haraf sad pada sirata, dia baca surata. Sah tapi makruh. Ataupun membaris depankan haraf dia baca ihdina. Macam mana? Uhduna. Meskipun tidak dinamakan sebagai lahan, yakni kesalahan menurut ulama nahwu. Ulama nahwu tak ada sebab boleh takdir banyak. Boleh takdir macam-macam. Boleh takdir macam-macam nahwu ni. Sah lah macam tu. Buat apa? Tak salah pun. Memang tak salah. Tapi Quran mutawatir dah macam gitu. Jadi hang sebut tu lahan jugalah dia panggil. Sah ikut tapi makruh. Jikalau melakukan kesalahan dengan sengaja, hukum dia haram meskipun sah semayangnya dan sah makmum mengikutinya. Tu ni sebuah tu imam lah. Dia buat lagu tu saja-saja ke? Wa iya. Wa itu. Hukum dia haram. Haram macam Quran itu. Tapi sah bayang. Ikut pun sah kau. Dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi 'ala al-Iqna' fi halli matni Abi Syuja' karangan Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullahu ta'ala, kata kesimpulannya. Ni baru kesimpulan. Wal hasilu. Yang pertama, lahan atau kesalahan dalam membaca itu hukum dia haram atas orang yang sengaja melakukannya, tahu kesalahan tersebut dan mampu melakukan bacaan dengan betul secara mutlak. 3. Baca lahan haram tu bila? Iaitu bila dia saja sebut itu. 1. Dan dia saja sebut dalam keadaan dia tahu tu salah, dan dia mampu untuk membaca dengan betul, tapi dia buat hal salah, maka hukum dia haram. Kedua, adapun kesalahan bacaan yang tidak mengubah makna asal. Baca salah tapi tak mengubah makna, maka tidak memudaratkan pada sahnya sembahyang dan sahnya mengikuti oleh makmum secara mutlak. Mana tadi? Lahan macam itu haram atau orang yang sengaja melakukannya atau dengan betul. Okey, habis.
Yang kedua tadi, adapun kesalahan bacaan yang tidak mengubah makna. Salah baca, ubah nak makna, tak ubah makna, maka tidak mudaratkan pada sahnya sembahyang. Secara mutlak tu yakni sama ada sengaja ataupun tidak buat salah baca tu. Secara mutlak ni sama ada dia buat tu sengaja ke salah baca ataupun tidak. Itu tidak memudaratkan sembahyang, sah sembahyang dia. Orang yang ikut sah tak sah. Cuma kalau dia sengaja baca salah, haram lah. Kalau tak sengaja, tak haram, tapi sah juga ikut. Itu. Yang ketiga, jika kesalahan bacaan tersebut boleh mengubah makna pada bacaan selain Al-Fatihah. Ini bukan Al-Fatihah, ni surah biasa. Dia baca salah, ubah makna pula, maka tidak memudaratkan pada sahnya sembahyang dan sahnya ikutan, melainkan jikalau dia sengaja. Sengaja tak boleh. Lagi pula tahu iaitu salah dan mampu membaca dengan betul. Tiga syarat ni kalau ada, dia baca surah lain dalam keadaan salah, sengaja, tahu dan boleh baca dengan betul, dia baca salah juga, berubah makna, dia sengaja buat gitu, maka tidak sah ikut dia. Tu bacaan surah lain tu. Yang keempat, jika kesalahan bacaan tersebut boleh mengubah makna pada bacaan Al-Fatihah. Tadi surah, ni Fatihah pula. Maka tafsir, jikalau dia mampu membacanya dengan betul dan dia mampu untuk belajar cara baca dengan betul, maka tidak sah sembahyang dan tidak sah untuk dijadikan imam. Sembahyang dia tak sah dan tak sah jadi imam. Tu. Mana? Iaitu bila kesalahan tersebut boleh mengubah makna pada bacaan Fatihah. Maka jika dia mampu baca betul dan dia mampu untuk belajar cara baca dengan betul, dua tu. Dia boleh baca dengan betul, dia baca salah, maka tak sah sembahyang dia dan tak sah untuk dijadikan imam. Yang kedua, dia boleh belajar cara dengan betul tapi tak belajar, tak sah sembahyang dia macam tadi, dan orang lain pun tak sah nak jadikan dia imam. Jikalau tidak mampu membacanya dengan betul dan tidak mampu untuk belajar, maka hukumnya seperti ummi, iaitu sembahyang dirinya sah namun tidak boleh menjadi imam kepada makmum yang qari. Itu atas tafsir yang tadilah. Habis. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi al-Iqna' fi halli matni Abi Syuja' karangan Syekh Sulaiman Al-Bijirmi, dia kata jikalau seseorang membaca secara lahan, yakni salah yang boleh mengubah makna dalam Al-Fatihah ataupun ganti Al-Fatihah. Ganti Al-Fatihah ni surah biasa lah. Kalau dia tak erti macam Fatihah, akan kena ganti. Baca salah, seperti membaris kedepankan haraf ta pada kalimah an'amtu. Asalnya an'amta. Dia baca an'amtu, aku yang beri nikmat. Salah tu ubah makna. An'amta, kamu beri nikmat, an'amtu aku. Ataupun baris bawahkan an'amti. Mana Allah Ta'ala mu'annah pula. Tu. Ataupun menjadikan asalnya ada makna kepada tiada makna. Asalnya ada makna tapi disebabkan dia baca lain tu tak ada makna. Pula dah. Maka batal sembahyang dirinya yang boleh belajar namun tidak belajar. Tu syarat. Batal sembahyang tu bila dia boleh belajar cara baca betul tapi tak belajar. Dan batal sembahyang orang yang mengikutinya. Tak boleh. Tu dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi. Dia baca Fatihah ataupun ganti Fatihah yang mengubah makna, iaitu dia baca contohnya an'amtu, ataupun dia baca salah, asalnya ada makna, dia baca salah tu jadi tak ada makna, maka untuk sembahyang dirinya batal kalau dia boleh belajar dengan betul tapi tak belajar. Dan juga orang yang mengikutinya batal. Itu bila? Itu pada makna Al-Fatihah, itu pada surah Al-Fatihah. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi Minhaj karangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dia kata bilakah waktu kemungkinan boleh belajar membaca surah dengan betul? Bila? Bila waktu kemungkinan boleh belajar surah dengan betul? Dia kata tadi, yang pertamanya ialah orang yang baru masuk Islam, bermula waktu Islamnya. Tu kalau orang masuk Islam, bila yang boleh belajar surah dengan betul? Bila start masuk Islam. Seperti mana kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, itu orang yang baru masuk Islam. Patut orang yang sudah masuk Islam lagu mana? Iaitu bermula daripada dia mumayyiz atas pandangan aujah. Pandangan mu'tamad kata start mumayyiz, bukan balik mumayyiz dah boleh belajar cara betul dah baca. Jadi makna kalau start mumayyiz kita tak belajar, kita semayang dalam keadaan nanti balik dalam keadaan tak betul, maka itu dia panggil taksir dan belajar, tak sah semayang. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhi Minhaj karangan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala, orang yang sudah Islam pandangan aujahnya bukan wajib belajar semenjak daripada mumayyiz pula dah. Dia kata bukan mumayyiz pandangan aujahnya, tu menurut Syekh Nihayah. Itu menurut Nihayah.
Hak tadi tuhfah. Di tuhfah Ibnu Hajar kata, oh start mumayyiz pandangan aujahnya kena belajar dah. Oh Syekh Romli kata bukan start daripada mumayyiz. Jika begitu dia kata, kalau start daripada mumayyiz, maka sudah ada taklifan syarak. Syarak tu bukan syarat. Taklifan syarak sebelum dia balik. Oh macam ada taklifan syarak pula lah. Kalau dia waktu mumayyiz tu dia kena start belajar, seolah-olah ada taklifan syarak, wajib belajar cara baca dengan betul waktu mumayyiz. Tu hujah dia. Orang yang baca secara lahan, yakni salah, membatalkan sembahyang dirinya kerana dia telah menyebut perkara yang bukan Al-Quran. Orang yang baca secara lahan, iaitu salah, membatalkan sembahyang dirinya. Orang yang baca lahan salah ni, dia membatalkan sembahyang dirinya kerana dia telah menyebut perkara yang bukan Al-Quran. Sebab tu dia baca Quran, baca benda yang tak betul. Jadi dia baca benda yang bukan Quran. Bercakap-cakap dengan perkara yang bukan Quran, itu membatalkan sembahyang. Dia seolah-olah cakap lah. Dia baca Quran tak betul. Ni bukan Quran ni, Quran lain, hang sebut lain, seolah-olah hang cakap dalam sembahyang batal. Serta tahu perkara tersebut mengubah makna. Tu syarat-syarat qaid tu. Tahu ubah makna dan melakukan dengan sengaja. Tu batal. Melakukan dengan sengaja, tahu benda tu ubah makna. Maka dia buat salah juga, dia baca salah juga, maka dia bukan baca Quran waktu tu, dia bercakap tu sengaja tak sengaja. Habis. Adapun jika sempit waktu, ni kalau tak ada waktu, sekira-kira mana sempit tu, tidak sempat belajar Al-Fatihah dengan betul, maka hendaklah dia sembahyang hormat waktu. Tu dia hormat waktu. Bukannya sah sembahyang, hormat waktu. Dan hendaklah dia kembali ulang semula sembahyang kerana kecuaiannya meninggalkan belajar. Bila kena ulang? Lepas reti baca Fatihah. Jadi dia tak reti baca Fatihah ni. Contoh dia masuk, contoh dia nak sembahyang Zuhur, nak sembahyang Zuhur, itulah. Masuk Zuhur tak reti baca Fatihah ni. Dia percaya orang tak ada, lepas sudah. Nak dekat asar ke 4 dah, lagu mana tak ada juga orang ni. Sembahyang hormat waktu. Lepas tu sehari kena sembahyang balik, kena i'adah balik, kena qadha balik, lepas dia reti baca Fatihah. Tu dia. Jadi tak terlepas juga sembahyang tu daripada dia, walaupun tak reti baca Fatihah. Dalam Hasyiah Ali, wallahu a'lam, sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Habis tak habis Umi, ini satu perkataan. Minggu lepas 3, hari ni 1. Banyak lagi tu Umi, lagi 2-3 muka. Tu masalah Ummi, satu kataan je hari ni. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.